Bukan semua tentang bisnes, bukan semua tentang nak dapat apa yang kita nak, bukan semua tentang berapa banyak wang yang kita boleh dapat, berapa juta perniagaan kita, berapa banyak keuntungan kita. Bukan bos yang cakap lepas, yang kasar, yang suka marah-marah, tapi lepas tu dia okey, dia baik. Okey, kita baca aspek yang terakhir untuk personality merah. Untuk anda yang baru mengikuti, kita sedang membaca buku Aura Personality Warna, tulisan Mir Hazil Azran Ramli tahun 2008. So ini sesi bedah buku. Kita dah masuk ke bab ke-7 tentang personality 7 warna, dan saya sedang kupas tentang personality warna merah. Episod sebelumnya kita dah baca tentang sosial, kita dah baca tentang perhubungan, kita dah baca tentang kesihatan dan pertumbuhan. Kita dah baca tentang kerjaya. Sekarang kita akan baca tentang kesihatan dan pertumbuhan. Merah tidak suka aktiviti yang pasif. Mereka tidak sukakan masa terbuang begitu saja. Aktiviti fizikal adalah cara terbaik bagi mereka menyalurkan tenaga. Mereka perlu melakukan senaman supaya mereka dapat merasakan lebih ketenangan dan keceriaan. Senaman yang sesuai dengan merah adalah seperti berlari, jogging lah, berlari anak, berenang, bermain bola, bina badan dan menari. Salah satu cara menjana bateri kehidupan mereka adalah dengan sentiasa berfikiran kreatif. Selain itu, mereka juga perlu belajar berkongsi emosi. Menggabungkan ini dengan tenaga fizikal dan emosi akan membuatkan personality merah ini menjadi lebih sempurna. Okey, salah satu cara nak jana bateri orang merah kena belajar untuk menjaga dan belajar untuk berkongsi emosi, dan gabungan ini secara fizikal, emosi dan fizikal ni tadi dapat membantu personality merah untuk menjadi lebih stable ataupun menjadi lebih sempurna. Merah selalunya mewakili elemen api, sesuai dengan simbol api yang menggambarkan kehangatan dan juga memberi cahaya. Personality merah memberi sinar dan petunjuk kepada orang lain. So kalau api ni bila kita pasang ataupun kita ada, macam lampu lah, lampu tu bila kita pasang api kan, orang dulu cuba on kan api tu, kan petik lampu lah. So api tu lampu tu cahaya, so bila on dia menerangi. So sifat orang merah ni tadi, dia suka menerangi. Sebab tu kalau dia berada di satu-satu tempat, dia memberi semangat pada orang, dia menceriakan orang, dia buat fun, dia memberikan idea baru, idea kreatif, contohnya macam tu. Namun mereka perlu belajar berehat dengan sempurna supaya mereka mampu membimbing orang lain. Personality merah mempunyai tenaga fizikal dan semangat yang tinggi. Mereka perlu lebih tenang dan mencipta suasana yang ceria dan harmoni. Mereka juga perlu sentiasa berfikiran kreatif dan mengambil pendekatan yang positif. Merah juga perlu tahu kemenangan bukanlah segala-galanya. Kadang-kala ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, seperti sikap lebih terbuka pada perasaan orang lain. Seorang merah kena tahu, bukan semua tentang bisnes, bukan semua tentang nak dapat apa yang kita nak, bukan semua tentang berapa banyak wang yang kita boleh dapat, berapa juta perniagaan kita, berapa banyak keuntungan kita. Bukan. Dalam hidup ni Allah Ta'ala, kalau ini buku ni ditulis bukan daripada perspektif agama. Kalau ditulis ataupun kalau tanya saya, sebenarnya kita kena ambil hanya separuh sahaja ataupun sebahagian sahaja daripada sifat personality merah. Terutamanya benda-benda yang bersifat positif tentu saja. Tetapi perkara-perkara yang kita kena elakkan adalah terlebih-lebih sangat tentang warna merah. Kerana warna merah ni menggambarkan ciri-ciri mereka yang mungkin nanti terbawa-bawa kepada keduniaan, terbawa-bawa kepada benda yang bersifat hanya material ataupun materialistik. Berapa besar rumah kita ada, berapa banyak wang kita, berapa besar aset kita. Jadi kadang-kadang sampai satu tahap mereka ini sendiri pun tahu bahawa mereka tidak tenang. Mereka mencari sesuatu yang lebih
besar daripada itu, dan akhirnya mereka berasa tertekan, kecewa. Kita lihat ramai artis yang ada isu mental, tekanan, yang mencari solusi-solusi ataupun remedi yang kembali kepada fitrah, kembali pada nature. Bila mereka banyak tolong orang, mereka banyak bantu orang, banyak infak, sedekah, baru mereka rasa tenang semula. Jadi seperti mana yang saya petikkan tadi, mereka kena tahu bahawa kehidupan bukan hanya tentang kemenangan, bukanlah segala-galanya. Kadang-kadang yang sesuatu yang lebih penting daripada itu adalah bersikap lebih terbuka pada perasaan orang lain, iaitu juga dengan jaga sensitiviti kita dengan orang lain. Mereka perlulah menunjukkan kelebihan sebagai seorang pemimpin yang mampu menggunakan psikologi dalam membuat penilaian dan keputusan dengan orang-orang di sekeliling kita. Barulah kita menjadi pemimpin yang disayangi. Jadi anda mungkin ada bos yang cakap lepas, yang kasar, yang suka marah-marah, tapi lepas tu dia okey, dia baik. Sebab memang dia lupa apa yang dia marah. Sebab orang personality ni, dia memang pada masa itu dia cakap je, dia buat je, tapi lepas tu dia lupa. Jadi orang lain lah yang terasa hati, orang kata merajuk ataupun sentap. Jadi lama-lama kita pun orang lain yang terpaksa faham dengan sikap dia. Jadi kalau ini pasangan anda, kita lah yang terpaksa makan hati, orang cakap kan. Jadi kita dah faham dah, memang dia macam tu, lantak dia lah, kita cakap macam tu kan. Tetapi sampai bila, ataupun sampai satu tahap kita tetap akan rasa tertekan, dan kita tetap akan rasa macam dah tak boleh tahan lah. Kalau dah sampai satu tempoh masa, tak nak berubah-berubah juga. Jadi mungkin anda pilih kerjaya lain, buat bisnes lain kan, kalau ada bos yang macam tu. Ataupun kalau pasangan, di situlah nanti mungkin kita akan menghadapi masalah di dalam perhubungan. Bagi keseimbangan, merah mestilah membuat sebaik mungkin potensi mereka, menaikkan potensi mereka. Mereka perlu mencari jalan supaya kelebihan ini dapat disalurkan kepada sesuatu yang positif. Memanglah orang merah ada yang banyak bercakap dia nak kaya, dia nak berjaya sebab dia nak tolong orang. Dia nak kaya, nak berjaya, nak tolong orang. Tapi sebenarnya nak tolong orang tak perlu tunggu kaya kan. So, kita boleh buat daripada awal. Jadi bersederhanalah, qanaah daripada awal. Tapi kita tetap berusaha nak berjaya, sebab lebih ramai, lebih banyak kita boleh tolong. Sebab sikap dalam law of attraction ni, hukum alam ni, bila kita positif, kita menarik banyak perkara yang lebih positif. Tips mudah, banyak ucapkan terima kasih walaupun benda-benda kecil. Hari ni dah ucap terima kasih belum? Contohnya kita dah ucap terima kasih dah dekat kaki kita, dekat badan kita, dekat muka kita, dekat suara kita. Dah ucap terima kasih dah dekat pasangan kita. Dah ucap terima kasih dah dekat Yang Maha Pencipta kita dengan banyakkan rasa bersyukur. Banyakkan kita punya tahmid, alhamdulillah. Jadi kalau kita banyak berterima kasih, nanti hukum law of attraction dia, ataupun law of projection pada setengah orang, jadi kita projectkan terima kasih, kita akan dapat lebih banyak perkara yang nak diterima kasihkan. Jadi macam itulah, orang merah juga kena banyak ucapkan terima kasih kepada staf dia, pasangan dia, ahli pasukan dia, supaya sikap itu menghasilkan lebih banyak perkara yang positif dilihat tentang dirinya. Okey. Ini kerana mereka mempunyai banyak tenaga. So orang merah kena banyak benda-benda yang positif, ataupun turn the energy into positive, kerana mereka mempunyai banyak tenaga. Jika salah disalurkan, kelebihan ini akan menjadi satu ancaman kepada mereka. Mereka mudah tertekan, mudah marah. Akibatnya mereka mungkin menyakiti perasaan orang yang mendekati atau di samping mereka. Merah mementingkan matlamat dan berorientasikan matlamat. Oleh sebab itu, kadang-kala mereka kehilangan punca selepas berjaya mencapai kehendak mereka. Oleh sebab itu, kadang-kala mereka kehilangan punca selepas berjaya mencapai kehendak mereka. Mereka setkan matlamat, orang merah ni, dan mereka kejar, banyak halangan, jatuh pun mereka nak capai matlamat. Tapi bila dah capai, mereka rasa apa lagi ya? Jadi mereka tak puas. Jadi mereka rasa macam macam masih ada rasa
dissatisfaction. Peringkat awal mereka rasa teruja, seronok, tapi selepas itu mereka akan tanya, apa lagi yang nak dicapai. Jadi ini juga personality merah. Kita boleh contohi personality ini, tetapi macam tadi saya bagi tahu, kita kena tengok dia, salurkan dia ke arah yang positif. Kalau tidak, dia menjadi sesuatu yang mungkin menjadi ancaman balik. Oleh sebab itu, kadang-kadang mereka menjadi kehilangan punca selepas berjaya mencapai kehendak mereka. Masalah bagi personality merah apabila mereka tiada lagi mempunyai matlamat baru dan tak tahu apa lagi yang sesuai untuk dicapai. Jadi bila dah capai, kadang-kadang kan benda tu dah tertinggi dah. Jadi dia nak capai apa lagi? Macam kadang-kadang kita tengok contoh macam tadilah saya bagi tahu. Sekarang ni kalau dalam bidang angkasawan, matlamat paling tinggi adalah nak pergi ke angkasa. Lepas tu apa? Kan? Nak pergi mana pula? Contoh kan. Jadi dia kalau dulu dia dah capai yang paling tinggi, contohnya dia dah duduk di kerusi jadi chairman, jadi presiden. Jadi lepas tu dia akan apa lagi ya? Jadi kadang-kadang kalau dia tak letakkan dia pada fasa ataupun pada tahap kepada arah tuju yang berbeza yang lain, dia akan menghadapi tekanan. Sebab apa lagi nak dicapai? Contohnya dia dah ada harta, dia dah kaya, dia dah ada aset, so dia buat lagi. Mungkin dia ubah dalam skop perniagaannya saja, buat perniagaan makanan pula, buat perniagaan penerbangan pula, buat perniagaan hotel pula, tapi semua dia berjaya dan dia jadi presiden. Jadi dia nak capai apa lagi? Jadi sebenarnya mungkin dia perlu jadi presiden. Kalau musim PKP ni, jadi imam yang boleh baca 1 juzuk 1 malam kan, itu presiden kan. Jadi 30 malam dia boleh habiskan, dia boleh khatam Quran bersama dengan keluarga dia. Mungkin presiden dalam sudut itu pula cabar diri dalam bentuk yang mungkin kejayaannya bukan hanya nak jadi CEO, nak jadi chairman, nak jadi menteri, nak jadi ketua dalam organisasi, tapi juga dalam bentuk sebagai mukmin, sebagai orang kata muslim yang hebat. Okey. Merah mementingkan matlamat dan berorientasikan matlamat. Itu tadi saya dah baca. Oleh itu, personaliti merah perlu sentiasa mencari matlamat yang betul dan sentiasa berfikir apa sebenarnya yang mereka perlukan dalam kehidupan. Mereka perlu menetapkan matlamat yang lain secepat mungkin selepas mencapai sesuatu matlamat, supaya mereka tidak berasa kosong dalam hidup mereka. Maknanya selepas dia nampak dah nak capai, kena set matlamat yang baru. Macam anda seorang leader, anda target nak dapatkan sales 100,000 sebulan. Nampak bulan tu dah pergi 90,000, 95,000. Okey, kena set matlamat yang baru dah. Sebab anda tahu insya-Allah dalam masa terdekat, dengan momentum yang nampak ada tu, dengan orang yang belum clear payment saja lagi contoh kan, anda akan capai matlamat itu. Jadi anda kena ada matlamat yang baru. Sebab nanti bila anda dah capai kat situ, kalau lama sangat anda enjoy dengan apa yang anda dapat tu, nak start balik, nak set matlamat yang lebih tinggi tu akan ambil masa balik. Jadi kena kekalkan momentum dan jangan biarkan ada gap ataupun kosong. Matlamat ini yang dapat membantu merah untuk terus bertenaga, terangsang dan berkembang. Sebab tu orang merah ni dia suka cabaran-cabaran, dia suka cabar diri dia lagi. Dia full of adrenaline. Sebab tu saya kata tadi dia berstamina. Okey, kalau dalam sukan, dalam seperti bab yang sebelum ni kita bicarakan, dia sentiasa positif dan aktif. Kalau anda yang baru mengikuti, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Tulisan saya sendiri tahun 2008. Buku ni telah habis sold out di pasaran, tidak diulang cetak lagi. Kita dah stopkan cetakan. Dan buku ini kalau nak baca boleh pergi ke State Library ataupun National Library ataupun di universiti di IPTA dan IPTS. Menjadi rujukan juga untuk tesis pelajar-pelajar, terutamanya dalam bidang psikologi, dalam bidang warna, dalam bidang fotografi, dalam bidang art and design, termasuk architecture, termasuk dalam bidang falsafah yang lain. Jadi
buku saya ni juga ada kalanya dia petik untuk memberikan teks pandangan dalam perspektif psikologi warna, kerana tak ramai yang membicarakan niche ataupun topik personality warna. Jadi tesis ini ataupun buku ini secara umumnya bukanlah bersifat kuantitatif, bukan kuantiti ya, maknanya anda tak jumpa buku ni banyak dekat pasaran. Dia lebih bersikap kualitatif. Bukan saya kata buku ni berkualiti, tapi jenis ilmu itu dalam yang niche tertentu dan dia susah dapat. So dia satu bidang tu mungkin ada 2 rujukan saja. So dia menjadi buku kualitatif. Sebab itu dia dirujuki daripada banyak aspek, bukan hanya daripada satu aspek. Mereka yang buat interior design, saya pernah baca artikel di majalah, mereka juga ada penulisnya merujuk kepada buku ini kan. Walaupun artikel tu dituliskan di majalah dekorasi, tapi dia ambil secara ilmiahnya apakah kesan warna-warna yang ada di rumah terhadap personality orang, dia petikkan pada buku ini. So kalau anda berminat, yang buku yang ada adalah buku ketiga saya ni. Ini buku pertama, ini buku ketiga. Buku ni terbitan tahun 2017. Buku ni bongkar potensi diri melalui psikologi warna adalah 50% atau 40% daripada buku ini, dan dikeluarkan dalam bentuk yang warna-warni ya. Bentuk warna-warni ni semuanya dalam page yang warna. So buku ni RM69 boleh dapatkan daripada iQuest Training and Consultancy. Anda boleh beli online, boleh minta dikirimkan. So kita ada promosi, nanti semak di page iQuest, InsyaAllah anda akan dapatkan promosi. Tolong like and share, tanda ijat kabul ilmu. Terima kasih banyak. Dan seperti mana yang saya gambarkan, kita baru saja habis baca bab personality merah. Personality ni tadi mungkin personality kita, pasangan kita, ibu ayah kita, majikan kita, pekerja kita. Jadi kita nak memahami kita atau memahami orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kita boleh ambil aspek positif mereka itu untuk kita jadikan satu ciri positif aura pada diri kita yang kita nak tonjolkan juga, atau yang kita nak keluarkan, InsyaAllah.